Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi PDPR kita pada hari ini adalah sambungan daripada PDPR yang lepas, iaitu pada hari Selasa lepas. Okey, jadi topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan bahagian kedua bagi bab 5, kekongrunan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, jadi topik kita ataupun fokus PDPR kita pada hari ini adalah berkaitan dengan membuat dan menentusahkan konjektor terhadap kekongrunan segitiga berdasarkan sisi dan sudut. Jadi itu adalah fokus kita untuk hari ini. Kita nak buat dan menentusahkan konjektor terhadap kekongrunan segitiga antara dua segitiga berdasarkan sisi dan sudut segitiga tersebut. Okay, kita tengok poin yang pertama dahulu. Okay, jadi kekongrunan. Kita tengok poin yang pertama. Kekongrunan sepasang segitiga dapat ditentukan daripada sifat-sifat tertentu pasangan segitiga tersebut. Jadi kekongrunan sepasang segitiga ini maksudnya dua segitiga itu kita dapat tentukan daripada sifat-sifat tertentu pasangan segitiga tersebut. Okay, jadi dua segitiga yang kekongrunan akan memuaskan sifat kekongrunan segitiga. Okay, jadi maksudnya di sini poin 1 dan poin 2 ini kita menentukan sesuatu ataupun sepasang segitiga itu dua segitiga dua bentuk segitiga sama ada dia kekongrunan ataupun tidak adalah berdasarkan kepada sudut dan sisi. Dua benda ini, sudut dan sisi. Jadi kita tentukan melalui sudut dan sisi. Kita tengok dahulu sifat poin yang ketiga iaitu sifat-sifat kekongrunan segitiga. Jadi sifat-sifat kekongrunan segitiga adalah seperti berikut. Okay, yang pertama kita ada sisi, sisi, sisi ataupun dalam bahasa Inggeris dia side, side, side. Ataupun dalam singkatan dia kita akan tulis SSS. Nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan kesemua sifat-sifat ini. Okay, kemudian yang kedua kita ada sisi sudut sisi iaitu side angle side ataupun dalam bahasa ringkasannya iaitu SAS. Kemudian kita ada sudut sisi sudut ataupun angle side. Angle side angle dan dalam bahasa singkatannya ASA. Kemudian kita ada sudut-sudut sisi ataupun angle side ataupun singkatan dia AAS. Kemudian yang kedua terakhir kita ada sudut-sudut iaitu angle ataupun AAA, triple A. Okay, dan yang terakhir kita ada sisi sudut iaitu side angle ataupun dalam bahasa ringkas dia SSA. Okay, jadi jadual ini kita tengok jadual ni pula jadual di bawah menunjukkan penerangan bagi sifat-sifat kekongrunan segitiga bagi dua segitiga iaitu segitiga ABC dan segitiga PQR yang kongruen. Kita tengok. Kita tengok yang pertama. Yang pertama ini iaitu sisi, side to side SSS. Okay, jadi di dalam SSS ini, setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Dalam side. Kalau dah nama dia side, sisi iaitu SSS, mestilah semua sisi yang sepadan adalah sama panjang. Contoh dia AC sama dengan PR. Kita tengok AC sama dengan PR. Kemudian AB sama dengan PQ. AB sama dengan PQ. Dan BC sama dengan QR. Jadi itu yang dimaksudkan dengan SSS.
Okey, yang kedua kita ada sisi sudut sisi, side angle side ataupun SAS, di mana dua sisi sepadan adalah sama panjang dan sudut sepadan yang tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz. Okey, jadi maksud dia ada dua sisi yang sama panjang manakala ada satu sudut yang sama. Okey, jadi kita tengok dekat sini. AC dia sama dengan PR. Nah, AC dia sama dengan PR, sama panjang. Kemudian sudut BAC. Sudut ini dia sama dengan sudut QPR, sudut ini. Kemudian panjang AB sama dengan PQ. Itu kita panggil sebagai SAS. Okay, jadi diingatkan untuk mengenal pasti jenis ataupun sifat kekongrunan ini, kamu tak boleh ubah kedudukannya. Maksud saya adalah kalau dia dah SAS, jadi kamu kena carilah dulu side angle side. Tak boleh cari side angle. Itu salah. Dia mesti ikut kedudukan side angle side. SAS. Okey, yang ketiga kita ada sudut sisi sudut iaitu angle side angle ASA. Dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu sisi sepadan di antara kedua-dua sudut itu adalah sama panjang. Okey, jadi ada dua sudut yang sama, kemudian ada sepasang line yang ataupun side yang sama. Okay, jadi contoh dia di sini adalah angle ataupun sudut BAC. Sudut BAC di sini adalah sama dengan sudut QPR. Kemudian panjang AC adalah sama dengan panjang PR. Dan seterusnya angle ataupun sudut ACB adalah sama dengan sudut PRQ. Ini sudut ini sama, maksud dia ada dua pasang sudut yang sama dan sepasang sisi yang sama. Itu adalah sudut sisi sudut. Okey, seterusnya kita ada sudut-sudut sisi iaitu angle side ataupun dalam bahasa ringkasnya AAS. Okey, jadi dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu daripada sisi sepadan yang bukan terletak di antara dua sudut itu adalah sama panjang. Jadi kamu kena baca betul-betul dekat bahagian ni. Dua sudut sepadan adalah sama saiz. Dua sudut sepadan maksudnya sudut ni lah. Kemudian sisi sepadan yang bukan terletak di antara dua sudut itu adalah sama panjang. Maksud dia adalah sisi inilah. Okey, jadi di sini dia bagi tahu bahawa sudut BAC dan sudut QPR adalah sama dan sudut ACB dan sudut PRQ, sudut ini adalah sama juga dan panjang ataupun panjang sisi BC dan panjang sisi QR, sisi ini adalah sama. Jadi itu akan membentuk sifat AAS. Okey, yang kedua terakhir kita ada sudut-sudut. Di sini semua sudut adalah sama. Jadi ketiga-tiga sudut sepadan adalah sama saiz. Luas pasangan segitiga mestilah sama. Okay, jadi disebabkan sudut sepadan dia sama saiz, jadi luas dia segitiga tersebut mestilah sama juga. Okay, jadi di sini nyatakan bahawa sudut BAC, sudut ini sama. Kemudian sudut ACB dan sudut PRO, ACB dan sudut PRO juga adalah sama.
dan sudut ABC dan sudut PQR pun adalah sama. Maka kalau sudut itu sama, jadi dia akan mempunyai luas yang sama juga. Akan membentuk sifat AAA, triple A ni. Okay, dan yang terakhir sekali kita ada sisi-sisi sudut side angle SSA. Dua sisi sepadan adalah sama panjang dan satu daripada sudut sepadan yang bukan tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz dan luas pasangan segitiga mestilah sama. Jadi maksudnya di sini panjang AR, panjang panjang AC dan panjang PR adalah sama. Kemudian panjang AB dan panjang QP pun adalah sama dan angle ACB, sudut ACB dan sudut PRQ pun sama. Maka dia akan membentuk sifat SSA. Okey, jadi benda ni penting. Sifat kekeronggunan ni penting supaya kamu dapat mengenal pasti sama ada sudut itu kongrunen ataupun tidak. Jadi ini kamu kena ingat setiap sifat-sifat kekongrunan ini, apa yang kalau sudut SSS, apa condition dia, apa kondisi dia. Jadi kamu kena ingatlah. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini, saya dah bagi sedikit tips. Okey, jadi di sini adalah kita panggil sebagai hypotenuse. Ini hypotenuse. Yang ni kamu dah belajar masa menengah rendah lagi. Jadi saya harap kamu masih ingat. Okey, jadi sudut tegak hypotenuse iaitu CCRHS ialah suatu sifat khas kekongrunen segitiga bersudut tegak. Jika dua segitiga bersudut tegak mempunyai panjang hypotenuse dan salah satu sisi sepadan bukan hypotenuse yang sama, maka kedua-dua segitiga itu adalah kongruen. Ingat itu. Sifat khas kongruen ini berasaskan kepada sisi-sisi sudut SSA. Jadi dia berasaskan kepada sifat SSA ini bagi segitiga yang hypotenusnya kongruen. Jadi kita tengok contoh soalan untuk bahagian ini. Jadi contoh yang pertama. Hari ini kita ada 3 contoh soalan. Okey, contoh yang pertama ini. Rajah di bawah menunjukkan 2 buah segitiga kongruen yang memuaskan syarat sudut-sudut sisi AAS. Jadi ini adalah contoh ataupun jenis soalan yang pertama untuk part ini, iaitu dia akan suruh kamu nyatakan apa sudut yang sepadan dan apa sisi yang sepadan, dan dia akan bagi kamu sifat-sifat itu, iaitu sifat yang diberi adalah AAS dan dia juga akan beri sepasang segitiga ini. Okay, jadi lengkapkan jadual di bawah berdasarkan sifat kekongrunan sudut-sudut sisi AAS bagi segi 3. Jadi diberi di sini sudut ACB, sudut ini, dan sudut YZX adalah sama. Jadi di sini kamu kena carilah kalau dari segi sudut AAS, kita tengok balik jadual tadi. AAS, bahagian ini. Bahagian ini dia nyatakan 2 sudut sepadan adalah sama saiz dan satu daripada sisi sepadan yang bukan terletak di antara 2 sudut itu adalah sama panjang. Kalau kamu tak faham, kamu rujuk semula gambar rajah ini. Melalui gambar rajah ini, kamu boleh kenal pastilah bahawa yang mana sisi yang sepadan dan yang mana sudut yang sepadan. Okey, jadi untuk soalan ini, sebelum kamu mencari sisi dan sudut yang sepadan, diingatkan adalah kamu perlu menentukan terlebih dahulu bucu yang sepadan. Maksudnya bucu dekat bahagian ini. Kalau A, dia sepadan dengan apa? Kalau C, dia sepadan dengan apa? Itu yang dimaksudkan dia. Okay, jadi di sini, misalnya A ini bucu dia adalah Y. Bucu dia adalah Y.
Kalau B pula bucu dia adalah X dan C pula bucu dia adalah Z. Jadi kita kena kenal pasti dahulu bucu, barulah kita dapat mengenal pasti sudut dan sisi. Okey, jadi selepas kita dah mengenal pasti sudut dan sisi, ini penyelesaian dia. Okey, jadi sudut yang sepadan adalah sudut CBA dan sudut ZXY. Okey, CBA. Sudut ini adalah sudut yang sepadan dan juga sudut ZXY. ZXY. Jadi sudut ini adalah sepadan dan sama. Manakala sisi yang sama adalah sisi A, B dan sisi Y, X. Jadi ini adalah sisi yang sama. Okey, ataupun ada dua jawapan dia di sini, iaitu untuk bahagian sudut. Sudut BAC. Kita tengok mana sudut BAC. Sudut BAC. Ini adalah sudut BAC dan sudut XYZ. Sudut ini, sudut XYZ. Jadi sudut ini pun sebenarnya adalah sama juga. Tetapi memandangkan soalan dia menghendaki kamu untuk cari AAS. Jadi kamu kena ikutlah. Kena cari sifat-sifat AAS dia. Okay, jadi jawapan dia sama ada kamu nak guna ini ataupun ini. Boleh mana-manalah. Okay, jadi itu adalah contoh soalan yang pertama. Okay, kemudian kita akan tengok contoh soalan yang kedua pula. Ini contoh soalan yang kedua di mana dia akan bagi segitiga ini. Kemudian kamu kena nyatakan sama ada setiap pasangan segitiga tersebut memenuhi sifat kekongrunan segitiga, dan kalau tidak ataupun kalau jawapan kamu ya ataupun tidak, kamu kena justifikasikan jawapan kamu tersebut. Okey, jadi soalan A kita tengok. Soalan A adalah berdasarkan kepada segitiga ini. Kalau kita tengok segitiga ini hanya sudut yang sepadan. Hanya sudut yang sepadan. Manakala sisi dia memang sisi dia sepadan juga, sepatutnya sisi dia sepadan juga. Tetapi di sini ada penerangan dia. Sebenarnya untuk soalan A ini dia adalah tidak kongruen. Jawapan dia tidak. Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai sisi sepadan dan satu sudut sepadan yang sama. Tetapi, ini sebab dia. Tetapi ukuran sisi dan sudut yang lain adalah berbeza. Luas adalah tidak sama. Jadi kena ingat. Walaupun dia mempunyai sisi yang sepadan dan sudut yang sepadan, tetapi ukuran sisi dan sudut yang lain adalah berbeza. Maka luasnya juga adalah tidak sama. Jadi kita boleh konklusikan bahawa dua bentuk ini adalah tidak kongruen. Okey, jadi bentuk yang seterusnya pula, bentuk B ini. Okey, jadi bentuk B ini pun tidak kongruen. Kenapa? Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai tiga sudut sepadan yang sama, tetapi ukuran semua sisi sepadan adalah berbeza. Jadi luas dia juga adalah tidak sama. Itu sama kes dengan soalan A ini juga tadi. Walaupun kedua segitiga mempunyai tiga sudut sepadan yang sama, tetapi ukuran semua sisi sepadan adalah berbeza. Jadi ini menyebabkan luasnya adalah tidak sama. Jadi ini adalah contoh soalan yang kedua. Contoh soalan ni saya dapat dekat buku teks. Jadi kamu boleh rujuk buku teks. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Jadi contoh yang ketiga ni contoh yang penting. Kebanyakan soalan yang keluar dia akan berdasarkan pada contoh yang ketiga ini. Okey, rajah di bawah menunjukkan segitiga PQR.
Diberi bahawa sebuah segitiga CDE adalah kongruen dengan segitiga PQR. Nyatakan sifat kekongrunan segitiga yang digunakan untuk mengesahkan bahawa kedua-dua segitiga itu adalah kongruen. Sekiranya, okay, jadi diberi ini adalah sudut ataupun segitiga PQR, kemudian kamu kena bayangkan sendiri ataupun kamu lukiskan sendiri segitiga CDE. Dan dua pasang segitiga ini dia mempunyai sifat kongruen. Okay, yang pertama kamu kena nyatakan PQ sama dengan CD, PR sama dengan CE dan sudut QPR sama dengan sudut DCE. Okay, jadi di sini saya telah lukiskan untuk menyenangkan lagi pemahaman kita. Jadi dinasihatkan supaya kamu melukis segitiga tersebut. Okay, jadi ini segitiga yang kita dapat dari soalan. Kemudian kamu lukislah segitiga CDE ini. Jadi kamu tentukan bucu dia, pastikan bucu dia sama dan betul. Kemudian kamu kena cari PQ sama dengan CD. Di sini PQ, ini PQ sama dengan CD. Kemudian PR, ini PR pun sama juga. CE pun sama dengan PR. Dan sudut QPR, sudut ini dan sudut DCE adalah sama. Okey, jadi justifikasi dia di sini, dua sisi sepadan dan satu sudut sepadan yang tercangkum antara dua sisi itu diberi. Maka sifat kekongrunan segitiga ialah sisi sudut CCS jadi kita kena rujuk baliklah sifat-sifat kekongrunan ini. Sebenarnya kalau dia soalan yang objektif, kamu boleh nyatakan sendirilah, kamu hafal balik sifat tersebut tadi. Kalau kamu tengok dekat sini, hint yang sudah diberi dekat sini, kamu akan terus dapat jawapan dia. Tetapi dia nak penyelesaian. Jadi penyelesaian dia adalah seperti ini. Okey, kemudian soalan B pula adalah untuk sama juga, iaitu segitiga CDE di mana untuk QR adalah sama dengan DE. Kemudian sudut PQR sama dengan sudut CDE dan sudut PRQ adalah sama dengan sudut CED. Jadi ini adalah ini adalah ini adalah ASS. Betul ke ASS? AAS. Okey, jadi ASA, sorry. Okey, jadi untuk yang B ini sama juga, kamu lukiskan semula segitiga tersebut. Ini segitiga yang telah diberi, ini pula segitiga yang kamu lukis sendiri. Jadi di sini dia bagi tahu bahawa QR sama dengan DE. QR ini adalah sama dengan DE. Kemudian angle PQR, angle ini dan angle CDE adalah sama, dan kemudian angle PRQ dan angle CED CED pun adalah sama. Jadi di sini justifikasi dia dua sudut sepadan dan satu sisi sepadan di antara kedua-dua sudut itu diberi. Maka sifat kekongrunan segitiga ialah sudut sisi sudut, iaitu CA. Jadi untuk subtopik ni senang saja. Kamu hanya perlu ingat ini yang penting dekat bahagian ni. Kamu kena ingat sifat-sifat tu. Kamu kena hafal lah dalam setiap sifat tu macam mana. Dalam SSS apa yang sama, dalam SAA apa yang sama. Okey, itu saja PDPR kita pada hari ini. Okey, jadi untuk latihan kamu boleh rujuk grup WhatsApp Okey, jadi itu saja PDPR kita. Terima kasih.